ramai yang sedar bahawa sewaktu pengundian semalam di Dewan, 20 orang ahli parlimen tidak menghadirkan diri sewaktu undian dijalankan. Antara mereka adalah daripada ahli parlimen warisan dan yang memeranjatkan Zahid dan Najib Razak tiada di dalam Dewan sewaktu undian dijalankan. Kenapa mereka membuat pilihan tersebut? Kenapa mereka tidak mahu mengundi menyokong undian bajet yang sedang dijalankan sekarang? Pasti ada sebab, pasti ada alasan. Jom kita rungkaikan kemungkinan sebab-sebab mereka tidak mengundi. Hari kedua, undian belanjawan menunjukkan Kerajaan Perikatan Nasional sudah mendahului dengan 5-0. Adakah pattern undian ini akan terus menjadi sehingga 27-0 seperti remaja? 27-0 pun dia bermain. Memang keputusan ini banyak memberi kesan kepada Anwar Ibrahim dan juga Pakatan Harapan yang sebelum ini begitu berkeyakinan untuk mendapat sokongan dengan cara undian melanjawan ini. Jadi masih terlalu awal untuk mereka merayakan dengan berlebihan. Ia menunjukkan sokongan kepada kerajaan Muhyiddin dan Parti Bersatunya semakin kuat dan stabil. Tapi kita kena ingat, kekuatan bersatu akan menunjukkan kelemahan UMNO. Muhyiddin sendiri pun sudah memberi isyarat bahawa partinya akan mendominasikan kuasa politik sehingga POS PRU 15 nanti. Bersatu telah membuat keputusan untuk menggunakan logo Perikatan Nasional dalam pilihan raya umum ke-15 yang akan datang. Mungkin inilah sebabnya Zahid, Najib dan juga Nadri hilang semasa pengundian. Menyokong undian bermaksud memberi baja kepada Muhyiddin untuk terus mendabik dada dan berdiri tegak. Sebelum ini, kita sudah baca pelbagai kenyataan daripada pelbagai pimpinan UMNO mengenai ketidakselesaan mereka dikait rapat dengan Bersatu. Ahli-ahli parlimen kita menyokong Kerajaan Perikatan Nasional. Tetapi kita tidak pernah menyertai gagasan Perikatan Nasional sebagai parti gabungan. Itu cukup jelas. Pada pihak seteru kita mesti mencari jalan, cara taktikal dan cara strategi untuk memusnahkan penyatuan ini. Kita akan menggunakan lambang masing-masing. Asalkan kita tidak belaga sesama sendiri. Hari ini, Naib Presiden UMNO Muhammad Khalid Nordin berkata, misi UMNO adalah menguasai semula kerajaan melalui Barisan Nasional dengan kerjasama PAS dan tiada siapa dapat dan patut menghalangnya. Khalid juga membayangkan kedua-dua parti tidak memerlukan bersatu untuk membentuk kerajaan yang kuat. Sebenarnya, UMNO dan PAS adalah kekuatan yang mencukupi. Yang selebihnya akan menyebabkan the space is little bit too crowded atau bermaksud ruang menjadi terlalu sesak. Kita boleh faham apa yang ingin disampaikan oleh Khalid Nordin. Ketua Penerangan UMNO Syaril Sufian Hamdan berkata, parti UMNO mesti menjadi entiti yang dominan dan isu berkenaan tidak sepatutnya dipertikaikan. Ini adalah hakikat yang perlu diterima oleh semua pihak. Bagi saya, termasuklah Parti Bersatu. Bagi UMNO, jelas. Apapun formula akhir menjelang PRU 15 nanti, UMNO mesti dominan. Jika tidak terima hakikat itu, game over dan no deal. Katanya seperti yang dipostkan di akaun Facebook beliau. Bagi saya, UMNO tidak perlu menunggu masa sehingga terlewat. UMNO, masa masih ada sekurang-kurangnya sehingga isu pandemik selesai dan PRU masih belum diputuskan lagi. Jadi, janganlah menunggu sehingga terlewat. Fikirkanlah pilihan-pilihan lain. Memberi sokongan kepada Anwar Ibrahim adalah satu option. Dan janganlah kerana terlalu taksub dengan perkauman apabila nama DAP dikaitkan.
Ingatlah, PAS sudah secara rasmi bergabung dengan Perikatan Nasional. Adakah UMNO juga akan membuat keputusan yang sama? Ingatlah, ada 32 kursi parlimen yang dipegang oleh pengkhianat-pengkhianat. Dan yang pasti, bila pembahagian kursi untuk PRU 15 nanti, Bersatu pasti akan mahukan banyak lagi bagi mencapai hasrat mendominasikan kuasa politik di Malaysia. Dan jika ini berlaku, UMNO akan terus menjadi kuasa kedua dan Muhyiddin Yassin akan terus kekal menjadi Perdana Menteri selepas PRU 15 nanti. Itu pun jika Pakatan Harapan terus dengan kemelut mereka seperti sekarang. Sebagai kesimpulannya, apa yang berlaku di Dewan Rakyat hari ini bukan ukuran kekuatan Parti Bersatu bagi menghadapi masa depan politik mereka. Kemenangan 5-0 atau 27-0 dalam undian bajet boleh juga menjadi racun. Ingatlah, politik ini adalah dinamik, sentiasa berubah mengikut masa dan suasana. Pelbagai kemungkinan sentiasa boleh berlaku di luar jangkaan, di luar andaian, di luar ramalan mana-mana pihak, mana-mana individu. Tuhan itu maha besar. Pesanan saya untuk Muhyiddin dan kerajaan PN-nya, jangan terlalu confident, jangan terlalu angkuh dengan sokongan yang diberikan oleh ahli parlimen buat masa ini. Apa-apa saja boleh berubah. Ingatlah, UMNO bukan sebegitu mudah untuk menyerahkan tampuk kuasa dominan kepada Parti Bersatu untuk mengepalai negara Malaysia selepas PRU 15 nanti. Untuk Muhyiddin dan PN, fikir-fikirkanlah. Saya berhenti di sini dahulu. Jangan lupa untuk subscribe, share dan like channel saya ini. Terima kasih kerana memberi sokongan kepada channel saya ini yang sudah melebihi 50,000 subscriber semalam. Terima kasih sekali lagi. Lawan tak lawan.